Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Previous video saya dah tunjukkan macam mana ataupun kita dah tengok definisi of Fourier series. Dan kali ini kita akan nak tengok macam mana kita nak kita nak transfer daripada function kita tulis dalam bentuk Fourier series. Okey, kita ada example kat sini. Soalan dia kata find the Fourier series of the function. So kita ada function. Then daripada function tu kita nak tulis dalam bentuk Fourier series. Okay, first sekali tengok function kita. Kita ada okay, kalau kita tengok definisi mana tadi, mana ni. Okay, ni P is period. Okay, then kalau kat sini kita ada fx plus 2pi, ini ialah P. Sebab tu kita kata apa ni, daripada awal tu yang kita nak tengok dua case, P equal to 2pi dan lagi satu P equal to 2L. Okay, so yang ni P kita equal to 2pi. Kita nak tengok tu okay. Jadi function yang kita nak tengok ialah, kalau kita tengok ni, daripada minus pi minus pi ke pi. So ini P kita. Jadi kita ialah mungkin boleh yang ni di sini, ini ialah P. So yang sebelum dengan selepas dia ni kita tak tengok, dia akan jadi sama je. Kalau kita plot graph dia akan sama je. Okay, ni kita ada daripada function. Okay, P dah faham P tu apa tadi. Saya tak nak bagi kosong sikit supaya tak berterabur sangat dekat slide ni. Okay, tengok betul-betul. Kita ada function ft fx. Ni graf ni salah ni. Boleh betulkan ni, tengok. Yang ni silap. Yang ni x fx. Okay, betulkan kat slide. Okay, ini dia tulis dalam bentuk macam ni. Kalau kita tulis satu-satu, kita ada function fx equal to minus k. Alamak, tak cantik pula. Okay, minus k. Lagi satu kita ada fx sama dengan k. Dan range dia yang ni ialah daripada minus pi x ke 0, dan yang ni pula daripada 0 x ke pi. Kita ada dua function. Dia ada dua keadaan. Pertama, dia bagi function macam ni. Then awak kena lukis graf ni. Atau lagi satu condition, dia bagi graf, kena tulis function. Itu first step. Sebelum kita proceed kepada macam ni kita nak dapatkan Fourier series tu. Okay, function graf ni dah tengok dekat chapter 3 sebelum ni. Laplace transform tu macam ni kita nak transfer daripada graf ke function, daripada function ke graf. Boleh lupa kat situ balik. Okay, so ni kita dah ada macam ni. Macam sebab kita tahu, kita nak tengok ialah yang ni je. Dalam period yang kita nak tengok, P ni daripada minus pi ke pi. Okay, 2 kali yang sebut tu. Jangan silap lagi. Sebab yang ni kalau kita sambung pun dia akan terusin sampai ke infinity ni. Okay, dah faham yang tu. P dah faham. Macam mana graf tu terbentuk daripada sini, dah faham. So ini ialah function daripada minus k, daripada pi, mana ni, ni fx1 lah kata. Ini fx2. fx1 tu daripada minus pi
ke kosong. Daripada minus pi ke kosong. Dan function kedua daripada kosong ke pi. So dari sini kita tahu P ialah 2 pi. Berkali sebut benda yang sama tu. Okay, solution. A periodic function with period 2 pi. Macam mana kita nak solve dia? Kita nak yang ni. Kita nak tulis, ini Fourier series ni, kita nak tulis function ni dalam bentuk macam ni. So kita kena cari ni, kena cari ni, kena cari ni. Dan ini ialah A0 ialah ni, AN ialah ni, VN ialah ni. Okay, itu je, simple. Okay, dan kita buat satu-satu. A0 senang lah. Ingat function kita, ini kita ada, okay, boleh sini. A0 daripada ni, daripada ni equal to 1 over 2 pi integration from minus pi to pi fx dx. Okay, ni asal dia. Tapi kita ada dua function, iaitu dua function daripada limit dia lain. Satu daripada minus pi ke 0 dan satu lagi daripada 0 ke pi. So kita kena integrate dua lah. Terus sebab kita ada kat sini yang first tu kita saya tulis lah. Kita ada A0 equal to 1 over 2 pi yang ni Okay, so kita integrate from minus pi to 0. Minus pi to 0 ialah okay, yang ni untuk minus pi ke 0, function dia ialah fx dia ialah k, minus k. So from minus pi to 0 minus k dx plus lagi satu function kita ada daripada 0 to pi. Daripada 0 to pi, function dia ialah fx ialah k. So k dx okay, ini dah ada macam ni, just tinggal integrate lah. So integrate yang ni constant, tak kacau. So 1 over 2 pi, tulisan dia tak ni, nanti saya tengok apa yang tak kena dengan ni. Yang ni kot. Okay, ni okey sikit rasanya. Okay, 1 over pi integrate k, integrate k dx, k constant. So dx minus kx limit from minus pi to 0 plus kx 0 to pi. Then just apply limit 1 over 2 pi, apply limit, kita ada kx kosong minus k minus pi. Minus k minus pi. Oh, susah tulis. Kau boleh tengok sini yang ni. Kalau tuan ni saya tulis nak bagi nampak dia punya movement. Okey, ni tu. Lepas tu plus yang ni k pi plus k darab kosong minus kosong. Okey, so dapat yang ni. Then kalau kita tengok ni, saya catat kat sini lah. Kalau boleh ringkas lagi yang ni, ini kita akan ada 1 over 2 pi 0 k minus k minus pi equal to pi positive. So 0 minus k pi plus k pi minus 0. So ini kosong. So kita akan dapat equal to 0. So an
an pula. A not equal to 0. Dah settle. Duduk dia diam kat situ. Dah tak payah kacau. Okay. A not. Kita dapat. Dan kita pergi kepada an pula. An dia complicated sikit sebab dia ada cos. Sama juga dengan bn nanti dia ada cosine. So kita tengok yang ni. An dia ada cos ni. Fx darab dengan cos. So sekali lagi kalau kita tulis balik dalam bentuk apa ni? Kita masukkan fx, ni ialah fx ni ya. Ni ialah fx. Ini ialah fx. Yang ni fx daripada minus pi to 0. Yang ni fx daripada 0 to pi. Okay. So dah masuk yang ni. Macam mana nak k cos. Okay, ni simple sebab k constant. So kalau tengok yang ni, bila kita integrate yang ni, kita akan ada ini. Okay, sambung kat sini. Kita ada kita ada an equal to 1 over pi k constant, so minus k integration from minus pi to 0 cos nx dx plus k constant, k kat luar, integration from 0 to pi cos nx dx. So just integrate ni, just integrate cos nx, cos integrate dapat sin integrate dapat minus cos. Okay. So daripada sini kita integrate, kita akan dapat k sin nx over n, yang ni, from minus pi to 0, and then k nx over n from 0 to pi. So integration boleh tengok sendiri lah. Senang cerita macam kalau kita nak integrate cos 2x dx, yang ni akan dapat sin 2x over 2. So itulah, itu boleh refer sendiri macam mana nak integrate tu. Bila dah kita integrate, kita next step ialah kita masukkan limit. Masukkan limit from minus pi to 0, dan so yang ni masukkan limit dapat kosong. Okay, macam dapat kosong ni mungkin saya boleh cuba elaborate kat sini. Tengok yang ni, yang star ni. Ni key penting untuk simplified equation kita dalam Fourier series ni. Dekat last slide ni ada buat macam boleh refer last slide tu. Macam boleh kata formula jugalah. Okey. Sin n pi. Kalau kita ada sin n pi, dia akan sama dengan kosong at minus pi dan at 0. And this one equal to pi for n equal to 1, 2, 3 selain daripada minus pi to 0. Okay, sekejap. Okay, ini yang saya beritahu tadi. Dia daripada sin pi ni, dia sebenarnya daripada graf ni. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita ada sin n pi, mana yang sin n pi? Sin n pi, kalau ni n pi per 2, tadi tak ada. Sin n pi equal to okay, n pi, n ni ialah number. So kalau kita tengok graf ni, n ni 1, 2, 3, 4, 5 tu, semua nilai dia, nilai yang dia ialah kosong. Sebab tu kita tengok ni, kalau minus, tak ke minus atau positif, minus 3 pi, minus 2 pi sama dengan kosong, minus pi sama dengan kosong, kosong of course kosong, ni pi 1 ni, ni kosong, ni kosong, ni kosong, macam tu. Itu semua bila sin n pi dia sama dengan kosong.
Sin n pi per 2, ni nanti kita tengok untuk ni kalau kita ada contoh-contoh yang relate dengan n pi per 2 dengan cos ni pun kita akan tengok. Sama juga macam cos, kalau kita ada lepas ni cos minus 1 kuasa berapa-apa. Okay, kalau cos n pi, maknanya kalau tengok sini, n ni ialah nombor genap. Dekat sini, kalau ni, n tu equal minus 3, dia equal to minus n minus 1 kuasa n. Sama ada kalau n ni 2, dia akan positif. Kalau n ni 3, dia akan negatif. So, kalau n ni, tengok ni, n ni 3, dia akan nilai negatif. Kalau n tu nombor genap, dia akan positif. So, dia akan negatif, positif dan sebagainya. Macam tu. Itu yang saya masukkan dengan yang tadi. Okay, kita tengok balik yang kita. Okay, yang ni. Kita dah tengok dia. Kalau sin n pi, dia akan jadi, dia mesti semua kosong. So, kalau kita tengok kat sini, sin kosong of cos kosong, kita ada sin n pi. Ini kosong. Sin n pi, ini sama dengan kosong. Sin kosong of cos sama kosong. So, ni semua kosong, kita akan dapat an kita equal to 0 juga yang ni. Yang ni. So, itu untuk an. Next, last sekali kita nak ialah bn. Okay, step dia sama. Mana keluar benda ni pula ni? Okay. bn. bn. Sama. Tadi kalau untuk an kita ada cos, yang ni kita ada sin. Okay, so step dia sama. Step sini kita integrate, lepas tu kita masukkan limit, dan kita akan dapat, kita tulis dalam bentuk ni semua. Dan kalau untuk cos pula, kita ada, kalau cos minus pi, dia sama dengan cos pi. Kalau cos kosong sama dengan 1. Okay. So, ini key yang penting untuk awak ingat lah. Supaya kita boleh simplify yang ni. Kita boleh, sebab bila kita dah masuk limit yang ni, kita akan ada persamaan yang ni. Bila ada persamaan yang ni, ini simple, nampak macam okay. Tapi kalau persamaan function yang panjang, dia lagi complicated. So, cos kosong tadi, cos kosong equal to 1. Sepadam ni, cuba saya tukar color ni sikit lah bagi nampak. Okay, ini equal to 1. Cos negative pi sama dengan cos pi. So, yang ni cos n pi sama juga dengan cos n pi. Cos n pi, cos n pi, cos kosong sama dengan 1. Okay, kalau kita tulis, dah tulis balik kat sini. Ni okey. Cuba kita tulis kat sini balik. So, kita akan ada 1 over pi k, cos kosong 1, kita ada k over n minus k cos n pi over n. Dia punya tulisan tak cantik ni. Apa nak buat ni? Yang ni kot. Yang ni. Yang ni. Kan yang ni. Ini. Ini. Okey lah. Boleh lah. Okey. Mana tadi? Okay. Saya cuba tulis cantik-cantik sikit. Yang ni cos, ni dah settle. Lepas tu kita ada k cos n minus n pi. Yang ni sama dengan cos n pi. So, k cos n pi over n. Satu. Minus. Yang ni pula. K cos n pi over n minus cos 0 equal to 1 minus k over n. Okay, so dah tulis kat sini, dah ada ni.
Dia buat step by step. So kita ada semua n kita boleh keluarkan. K bersama, kita ada kn, ini ini, kita ada ini, kita ada ini, kita ada ini. So kn ni kita boleh keluarkan ke depan. So, sebelah sini kita akan ada k over n pi, and then ada kurungan balance yang tinggal lah, kosong 1 minus cos n pi minus, okay, saya tulis, saya cuba tulis balik. Yang ni kita ada k over n pi, cos kosong sama dengan 1. So cos kosong 1 minus cos n pi lah, cos n pi minus, so minus cos n pi, ini minus, ini minus, cos 0 equal to 1, minus plus 1. So kita akan dapat k over n pi 2 minus 2 cos n pi. Kita dapat yang ni. Okay, dapat ini ialah Bn. Dah selesai dapat yang ni. Kita masukkan balik dalam semua yang tadi, sebab kita sekarang dah kita nak cari, kita nak dapatkan an ni, ini semua kita dapat, ini dah dapat, ini dah dapat, ini dah dapat. Masukkan balik yang kita dapat tu dalam persamaan tadi. Mana dia skip kat sini ni? Cos minus, okay, dia ada saya tertinggal ni kat sini lah. So kita akan ada fx equal to a0 sama kosong tadi, habis a1 pun sama kosong, kita ada bn ni, bn sin nx, bn sin nx. Okay, summation dia tinggal, summation from n equal to 1 to infinity, fx sama dengan, tengok balik, bn, okay, ni sorry, n from n1 to infinity, bn, silap tulis. Okay, n equal to 1, n bermula daripada 1 ke infinity. So tadi kita dah ada macam ni, dan bn kita tadi ialah 2k n pi, 2k over n pi summation sin nx. Dan sebab apa ada yang ni? Okay. Okay, ni bn kita 2k 1 minus cos n pi, 2k 1 minus cos. Okay, cuba dah tulis balik, equal to summation of bn ialah 2k over n pi 1 minus cos n pi, yang ni
Ni ialah Bn. Lepas tu darab dengan sin nx. Okay, yang ni. Yang ni ialah yang ni. Kita boleh tulis mana kita dah ada fx ni macam ni. Ni dah masih dalam bentuk n. So sekarang ni kalau sebab summation dia daripada n equal to 1 to infinity, kita gantikan n ni dengan 1, 2, 3. Ni n sama dengan 1, 2, 3 dan sebagainya. Bila kita gantikan n dalam, sebab kita tak nak dalam bentuk n ni, kita nak dalam bentuk yang solid, dalam bentuk yang tak ada n lagi. So kita gantikan n satu persatu. Okay, kalau kita nak teorem kat sini, yang ni kita ada yang banyak bantu juga. Kalau cos n pi sama dengan 1 sama dengan minus 1 jika n ni ialah nombor ganjil. Kalau cos n pi equal to 1 jika n ni nombor genap. So kat sini bila kita, yang ni kalau kita kembangkan ni, kita ambil yang ni dulu. Kita ambil yang ni, sebab yang ni memang dia boleh ringkaskan ni untuk kes ni lah. Kita ada 1 minus cos n pi. Okay, kita tengok cos n pi daripada sini. Dan kalau kita ada 1 minus cos n pi, ini ni equal to 2 kalau n equal to odd ataupun n tu nombor ganjil, 1, 3, 5 dan sebagainya. Dan 1 minus cos n pi equal to 0 kalau n equal to even, n tu equal to 2, 4 dan sebagainya. So sebab tu bila kita gantikan yang ni semua, untuk nombor n, untuk n equal to 4 nombor genap lah, 6 dan sebagainya, ini semua 1 minus cos n pi equal to 0. So B yang mana tadi? Yang B ini Bn ni. Yang ni. Ini kalau n equal to 2, 4, 6 tu, yang ni totally akan jadi kosong. Bila ni kosong, ini pun semua kosong lah. Sebab tu bila kita tengok kat sini, bila kita gantikan yang tu, B1, kita akan dapat n bila n equal to 1 minus cos n pi equal to 2. Yang ni akan jadi equal to 2. So bila kita masukkan balik dalam ni, boleh masukkan ni, boleh check, boleh buat sendiri lah ni. Masukkan ni, kita akan dapat 4k pi. Kalau b n equal to 0, 3 kita dapat ni. Kalau n equal to 4 akan 0. Dan kita masukkan dalam, kita ganti balik dalam yang ni, kita akan dapat, kita boleh tulis function tu dalam bentuk Fourier series macam ni. Fx equal to 4k over pi sin x 3 semua ni sampai ke infinity. Sebab tu kalau kita tengok definition tadi, dia kata kita boleh nyatakan function yang kompleks dalam bentuk simple as function of sin and cosine series. So ini ialah Fourier series untuk function yang tadi. Kita tulis dah boleh tulis dalam bentuk sin series macam ni. Okay, that's all untuk ni. Kita boleh tengok untuk next example. Terima kasih.